Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan pada semua sedang hadirin, muslimin, mukminin, muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini. Alhamdulillah, dapat kita sama-sama berada di surau ini. Cuaca pun baik, di dalam surau pun alhamdulillah nyaman. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat keselesaan untuk kita sama-sama menunggu waktu zuhur yang tidak lama lagi, dan alangkah baiknya untuk kita mengisi sedikit masa ini dengan sedikit perkongsian untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita. Tuan-tuan sedang hadirin, hadirat muslimin, muslimah tidak ada pada tengah hari ini. Anak-anak kita yang sedang bersekolah memang menunggu minggu depan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab minggu depan adalah minggu terakhir mereka bersekolah sebelum bercuti. Cuti penggal, maknanya hanya tinggal beberapa hari saja. Kalau ikut takwim KPM, minggu depan pada hari Khamis, pada hari Jumaat, pada hari Jumaat, semua murid sudah pun bercuti selama lebih kurang sebulan. Buka saja sekolah, terus saja berpuasa pada bulan Mac. Jadi biasanya apa yang berlaku ketika cuti panjang ni? Biasanya bila cuti panjang, maka ramailah ibu bapa yang membuat wali matul urus, majlis perkahwinan. Dan saya yakin tuan-tuan juga dapat jemputan-jemputan, mungkin bukan satu dua, tapi mungkin 5-6 jemputan untuk beberapa minggu ini, bertepatan dengan cuti sekolah yang akan dilalui pada minggu hadapan. Jadi pada tengah hari ini saya nak bercerita sedikit berkaitan dengan wali matul urus, perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, dan sesiapa yang tidak memenuhi jemputan, yakni undangan, maka dia menderhakai Allah dan Rasulnya. Maknanya tuan-tuan, jika kita menerima jemputan, lagi tidak ada apa-apa alasan, maka wajib kita penuhi jemputan. Baik, antara soalan-soalan yang biasa dalam perkara jemputan ini, yang pertama, bolehkah kita sengaja tidak menghadiri kenduri perkahwinan yang dijemput? Kehadiran saya pun bukannya merugikan pun, bahkan menjimatkan tuan punya rumah yang buat majlis. Soalan pertama. Dia ada beberapa soalan sini dia. Apa jawapannya tuan-tuan? Jawapannya ialah tidak boleh. Apabila seseorang itu telah menerima jemputan, maka dia wajib menghadirinya. Seperti mana hadis yang disebutkan oleh muttafaqun alaih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud, apabila ada di antara kamu yang dijemput untuk menghadiri walimatul urus, maka hendaklah dia memenuhi jemputan tersebut. Dalam arti kata wajib memenuhi undangan. Soalan kedua, jika kita mengetahui sejak awal pada majlis tersebut ada perkara-perkara mungkar, ini na'udzubillah min zalik, mungkinlah kalau ada jemputan-jemputan yang dalam tu ada joget lambak ke, ada joget seksi ke, tarian tiang ke pada majlis pengantin malu urus, yang kita tahu ia memang haram,
adakah kita wajib memenuhi undangan? Maka jawapannya, jika dengan kehadiran kita ini mampu untuk mencegah kemungkaran, maka kehadiran kita adalah diharuskan. Bahkan mungkin kita diwajibkan sebab kita mampu untuk mengubah keadaan. Ya, ini mungkin bukan di sini, di tempat lain. Manalah tahu. Tengok-tengok wali madlul urus, sekali datang rupanya ada joget bogel pula. Mana tahu kan? Itu dah terang-terang maksiat. Ya. Mungkin dipanggil mana-mana, maknya pula tu yang joget. Allah, ya. Jadi bila kita dah tahu dah ada begitu, maka sudah tidak ada kewajipan untuk kita hadir. Tetapi kalau kita mampu, kita menjadi orang yang ada kemampuan, ada kekuatan. Mungkin kita ada jawatan, mungkin kita orang yang dihormati, orang yang didengar pandangannya, maka dia wajib datang dan wajib mengubah keadaan tersebut. Ya. Tapi jika tidak mampu, maka tak perlu datang. Dan kalau datang pun, dia tidak boleh nak buat apa-apa, hanya membenci dalam hati bahawa aku tidak suka dengan perkara yang berlaku. Soalan ketiga. Bagaimana jika seorang itu menerima banyak jemputan walimah? Adakah dia wajib memenuhi semua undangan? Al-maklum cuti sekolah. Saya pernah satu hari yang sama 10 jemputan. Kita nak makan 2-3 tempat cukup dah. Tempat ke-10 tak ada nak makan dah. Datang duduk, salam balik, dah tak mampu nak makan dah. Ya. Jadi kalau kita ada banyak jemputan pada masa yang sama, hari yang sama, adakah kita wajib memenuhi semua undangan? Jawapannya, jika kita mampu untuk memenuhi semua undangan, kita mampu, pergilah semua. Keluar pagi, balik tengah malam. Rumah yang pertama pukul 8 dah congok kat situ, rumah terakhir pukul 10 malam. Jalan Pak Miru, Bukit Kapar, Kelang, Banting, Selayang, Lempoh, balik tengah malam. 10 rumah. Kalau kita mampu, teruskan. Namun jika kita tidak mampu, kita pergi setakat mana kita mampu dan kita mohon kemaafan kepada rumah-rumah kemudian yang tak dapat kita penuhi undangan. Ini kita sampaikan perkhabaran bahawa kita tak dapat nak sampai sebab kerana hal-hal yang tak dapat dielakkan. Tapi insyaAllah budaya kita ni, orang yang tak sampai tapi sampulnya sampai. Biasanya, Alhamdulillah. Tak sampai hari tu mungkin hari kemudian. Jumpa 2-3 hari kemudian, sampailah sampul. Itu budaya kita. Nanti kita akan bincang juga, apa hukum sampul yang kita biasa buat. Soalan seterusnya nanti. Ya? Jadi maknanya, selagi kita mampu, kita penuhi undangan. Dan kalau tak mampu, kita mohon kemaafan pada rumah-rumah yang tak mampu kita penuhi. Baik. Dan jika dalam beberapa undangan itu membabitkan ahli keluarga terdekat, dengan jiran, dengan kawan-kawan, dengan rakan sekerja, maka utamakan dulu undangan yang berkaitan dengan keluarga kita. Mungkin adik kita buat majlis untuk anaknya, pada masa yang sama kawan kita buat untuk anaknya, pada masa yang sama jiran kita buat untuk anaknya. Jadi dalam beberapa jemputan ini, maka yang lebih aula kita utamakan keluarga kita dulu. Jangan duk pergi rumah kawan sana sini, tapi adik-beradik sendiri kita tak pergi. Ya? Itu dah melangkau dari segi keutamaan dalam kita memenuhi undangan walimatul urus. Ya? Utamakan keluarga dahulu. Apapun keluarga. Ya? Sebab kalau kita berlaku apa-apa pun, keluarga yang akan bantu kita, bukan orang lain. Baik, soalan yang keempat. Ya? Ini soalannya panjang sikit. Ya? Soalan yang keempat.
Mohon penjelasan berkenaan dengan salam kaut. Kata Jawanya becean, ataupun biasalah kita bila salam ada sampul. Ya. Kepada pengantin atau keluarga pengantin. Sebab di sini saya pernah mendengar satu video ustaz mengatakan bahawa benda ini tak boleh, haram. Sedangkan ramai masyarakat kita yang mengamalkannya, menjadi amal kebiasaan. Jadi bagaimana jawapannya? Mohon ustaz dapat memberikan pencerahan. Okey, jawapan di sini ya. Pemberian sampul ataupun itu memang kita dah biasalah. Saya ingat mana-mana orang kita ni budaya begitulah, budaya orang Melayu. Saya tak pastilah budaya India, budaya Cina. Tapi kalau budaya Melayu kita ini, kalau Melayu tak kira lah, Melayu apa pun, janji Melayu, maka dia sudah kebiasaan bila kita pergi ke nuri kahwin, kita salam dan ada sampul. Jadi bukanlah suatu perkara baru. Bahkan ia ada suatu perkara yang pernah dilakukan oleh sebagian masyarakat Islam. Dan benda ini ada dalam kitab-kitab fiqh turas. Hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus kerana tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarangnya, maka benda itu harus. Bahkan ia termasuk dalam adat yang baik yang dilakukan oleh masyarakat. Kerana ia dapat menggembirakan hati pengantin, menggembirakan keluarga, terutamanya ibu bapa yang membuat majlis perkahwinan. Sebab kita tahu, bila kita buat majlis perkahwinan, bukan satu kos yang rendah, kos yang sedikit. Saya ingat kalau tuan-tuan pernah buat kenduri kahwin di Dewan MMI tu kan. MMI betul ya? MIM. MIM. Kos dia mungkin kalau 25,000 tu mungkin sikit kot. Ada yang mencecah 28, ada yang mencecah 30,000. Berdasarkan jumlah jemputan, jenis makanan dan juga apa-apa sahaja perkhidmatan yang kita perlukan. Semakin banyak, maka semakin tinggilah kos. Jadi nak menampung dalam 28,000, 30,000, maka ada satu perkara yang sangat besar bagi kita orang-orang kampung ni. Orang-orang kaya tak ada masalah. 30,000 tu celah gigi saja. Kita 30,000 ni, 30,000 tuan-tuan, bertahun-tahun nak kumpul 30,000. Jadi bila kita ada sumbangan begitu, tak kisahlah RM10 ke, RM20 ke, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan beban tuan rumah dan boleh ada bayar kepada tuan punya dewan yang mengurangkan. Jadi satu perkara yang baik. Ini dapat merapatkan lagi hubungan antara masyarakat bersama kita. Apa yang ada majlis, maka kita datang, kita beri sedikit sumbangan. Jadi hubungan kasih sayang itu akan bertambah erat dengan pemberian tersebut. Namun perkara yang menjadi perselisihan di kalangan ulama fiqh adalah pemberian tersebut adakah dikira sebagai hutang atau pemberian sebagai hadiah. Ya. Kalaulah kita bagi itu dengan niat untuk memberi hutang, maka yang menerima wajib membayar hutang. Saya tak tahulah sekarang tuan-tuan punya niat. Tapi kalau orang-orang dulu, saya ingat lagi, kalau majlis kahwin begini, memang orang tua kita suka keluarkan pen, keluarkan kertas, tulis. Berapa yang orang bagi kita akan tahu. Sebab biasa sambung tu ditulis nama. Dan berapa yang diberi. Kita tulis. Dulu saya pun tak tahu. Kenapa mak kita nak tulis? Tulis saja, jangan banyak cakap. Berapa orang ni? Tulis. Dalam buku log, simpan sampai sekarang. Kami ada 8 beradik, 8 kali kenduri tahu berapa setiap orang beri. Ya. Tapi itu seolah macam dah jadi hutang pula. Sebab nanti bila orang tu buat kenduri, kita akan
beri sumbangan dengan harga yang sama. Saya pun cakap, ini macam bayar hutang. Kenapa nak beri bayar yang sama? Sebab dulu dia bayar 50, kita bagi dia 50. Itu bukan konsep pemberian sebagai hibah, tapi itu beri sebagai hutang. Kasih itu yang, ya. Jadi ulama berselisih, dikira sebagai bagaimana kita punya niat. Sebab itulah walaupun adat dulu mesti tulis nama, tapi saya tak ikut budaya itu. Macam mana pun saya tak akan tulis nama. Dan kalau kita sendiri buat majlis, orang nak beri berapa, bagilah. Mungkin kita bagi dia 20, dia bagi kita 10. Tak apalah, sebab kita bagi dulu tu bukannya hutang. Kalau kita niatkan hutang, memang kita minta balik. Dulu bagi 50, hang bagi kenapa 30? Kurang RM20. Itu jadi hutang begitu. Ya. Itu budaya dulu yang mungkin ada sedikit kekurangan pada saya lah. Ya. Pada saya tak perlulah dikira hutang, tapi pemberian seikhlasnya, ya, barulah ia dikira pemberian yang baik, yang mengurangkan beban dan tidak ter tidak terpaksa untuk orang tu memulakan semula dengan jumlah yang sama. Ya. Sebab tu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala dalam kitabnya cenderung kepada pemberian tersebut dikira sebagai hibah. Dia tak nak kaitkan dengan hutang, tak nak kaitkan dengan jumlah, beri itu sebagai hibah pemberian ikhlas dan tidak terkait dengan akan datang. Kalau dia kebetulan hari itu dia bagi 100, lain kali orang tu datang bagi 20 pun dia tak kisah, sebab dia bukan kira hutang. Ya. Tapi kita bukan nak salahkan mak ayah kita dulu. Itu mungkin budaya mereka. Budaya mak ayah kita dulu, orang-orang lama memang begitu. Memang lengkap. Kalau saya memang 8 kali kenduri, sebab 8 hari balik. Lengkap dalam buku log tu, kenduri pertama sampai yang ke-8. Berapa tarikh, siapa yang bayar, berapa jumlah, semua ada. Tu orang-orang dulu punya teliti. Kita sekarang tak payah kisahlah. Ya. InsyaAllah buat apa majlis, orang bagi alhamdulillah, tak bagi pun kita tak halau pun dia. Hang tak buat duit je. Jangan makan, pergi duduk luar dewan sana. Tak ada. Datang-datang, makan-makan. Dia bagi ambil, tak bagi tak apa, itu rezeki dia. Tak perlu kita kaitkan benda tu dengan pemberian yang wajib ataupun hutang. Ya. Jadi pendapat yang dinilai kuat tentang pemberian yang menjadi kebiasaan diberikan dalam majlis-majlis tertentu adalah dikira sebagai hibah. Ya. Sebab uruf atau kebiasaan yang kita buat ni yang turun-temurun mungkin tak begitu jelas. Jadi kita ambillah hukum yang sekarang ini yang disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Maknanya benda ni dah lama. Benda ni dah lama. Ulama dulu pun dah bincang benda ni rupanya. Baiklah kita buat benda ni dalam keadaan kita beri secara ikhlas dan tidak ada terkait dengan apa-apa termasuk hutang. Kerana kita bagi itu dalam keadaan yang ikhlas. Jadi kesimpulannya, hukum tetamu memberi duit kepada pengantin atau keluarga adalah dibolehkan. Boleh bagi sampul becean. Dia ada satu dulu lagu Jawa. Lagu tu daripada Si Jangkang. Disebut apa dalam lagu tu? Dino setu kita sinoman, dino ahad kita kondangan. Lepas mangan kita pamitan, nek salaman rak kosongan. Faham ke? Boleh faham ke? Ini ada faham? Tak ada faham. Ini Jawa punya bahasa. Saya translate lah untuk bagi faham. Ya. Hari Sabtu kita gotong royong. Sinoman. Sebab lagu tu pada Si Jangkang. Orang Si Jangkang sebut Sinoman. Orang Meru sebut Rewang. Orang Tanjung Karang sebut Kejubus. Maknanya sama je, Rewang. Ya. Hari Ahad kita pergi kenduri kahwin, kondangan kenduri kahwin. Lepas makan, kita pamitan. Dah makan je, minta diri dulu. Tapi ingat, nek salaman, rak kosongan. Salam ada sampul. Itu adat budaya. Dinyanyikan. Ini semua lagu-lagu geng-geng Wak Mustar tu, Si Jangkang tu. Ya. Kumpulannya pun memang Si Jangkang. Geng dengan Wak Mustar.
Geng pula dengan dulu penyanyi jangkang juga yang dah meninggal tu. Yang kumpulan screen tu, siapa nama itu. Pun jangkang juga. Kita tak nampak lagi lah jauh Miro yang muncul sebagai penyanyi. Yang nampak semuanya jangkang, si jangkang, si jangkang. Ya. Mungkin ada belakang-belakang ni orang-orang sini yang suara bagus-bagus. Ha? Cuma belum lagi muncul. Jadi itu. Ya, sebagai kesimpulannya, maka tidak salah. Dan perkara-perkara tadi kita bincang tadi, soalan-soalan tadi, maka dalam kita faham, segala jemputan hendaklah kita penuhi selagi tidak ada perkara yang maksiat yang menghalang kita daripada datang. Dan kalau kita ada kekuatan, seperti soalan tadi kan, soalan yang kedua tadi, kalau kita tahu ada maksiat, maka kita tidak perlu datang. Dan kalau kita mampu untuk ubah keadaan di situ, kita wajib datang sebab kita boleh mengubah keadaan. Mungkin kita orang yang berkepentingan, kita ada jawatan, kita orang yang dihormati, maka kita wajib untuk mengubah supaya lebih diredai Allah Ta'ala. Takkan kita tengah nak makan kedua kahwin, ada orang joget-joget lambat, ada joget tiang, nak makan pun tak lalu kita. Bawa anak pula tu, malu kita. Sebab dulu pernah berlaku. Siap viral kan. Dia pun tak tahu, datang kedua kahwin, rupanya ada joget seksi. Tapi nak macam mana, benda dah berlaku di situ. Memang di apa telah dikecam netizen. Sebab dalam majlis tu ramai makcik-makcik, ya, anak-anak yang berpakaian sopan, tiba-tiba ada pula tarian seksi. Tapi tuan rumahnya kata saya pun tak tahu. Itu anak dia punya perancangan bawa ke majlis tersebut. Allah, kan dah memalukan. Ya. Dalam malu-malu pun ramai yang rakam. Rugi tak rakam. Lagi pakcik-pakcik songkoknya serba apa kopiahnya sorok dulu. Sorok ambil rakam. Kalau pakai sorok aja rakam malu pula. Di sorok kopiahnya dia ambil rakam dulu. Buat kenangan. Ya. Wallahu alam. Tinggal 1 minit lagi. Ya. Jadi sebagai kesimpulannya, ya, jadi soalan terakhir tadi itu, maka tidak salah untuk kita memberikan sedikit sumbangan dalam bentuk sampul pada keluarga yang kita hadiri majlis perkahwinan. Wallahu alam, yang baik pada Allah SWT yang maha sendiri. Mudah-mudahan perbincangan kita pada tengah hari ini dapat memberi manfaat dan sedikit ilmu pengetahuan kepada kita semua. Jadi saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar khutbah pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk pengaruh dan ta'assub penyemarak kesesatan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah,
Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian dan aku telah cukupkan nikmat aku kepada kalian dan aku redha Islam itu menjadi agama kalian. Pengaruh adalah kuasa yang lahir daripada seseorang terhadap seseorang tertentu kerana sebab-sebab tertentu. Pengaruh boleh lahir dengan sebab kesan baik atau kesan buruk sesuatu yang difahami, diyakini dan diamalkan oleh pempengaruh, yakni orang yang mempengaruhi atau influencer. Maka lahirlah sesuatu keadaan yang disebut sebagai terpengaruh kepada sesuatu. Sama ada terpengaruh kepada sesuatu yang benar atau yang salah, baik dalam perkara dunia atau perkara agama. Ta'assub atau fanatik pula diertikan sebagai kuat pegangan atau keyakinan yang keterlaluan terhadap sesuatu atau seseorang. Ta'assub adalah budaya buruk dan negatif dalam masyarakat Islam sejak dulu lagi. Ta'assub juga boleh dikaitkan dengan sikap yang keterlaluan dan melampau dalam sesuatu pegangan atau pendirian dan biasanya dikaitkan dengan agama. Sikap fanatik ini dilarang oleh Allah SWT menerusi surah Al-Ma'idah ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Sikap melampau juga bertentangan dengan sifat adil dan sederhana sebagaimana dituntut oleh Islam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pilihan lagi adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul yakni Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ajaran sesat adalah suatu istilah yang mengundang banyak takrifan dan definisi. Menurut Kamus Dewan, ajaran ditakrifkan sebagai segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Sesat pula ditakrifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah, tersilap jalan, terkeliru dalam perbuatan, kepercayaan dan lain-lain serta menyimpang daripada jalan yang benar. Maka boleh dikatakan ajaran sesat adalah sesuatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Ajaran sesat telah ditakrifkan oleh bahagian akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dan berlawanan dengan akidah Islamiyah, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan mazhab yang muktabar, dan bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Hadirin sidang Jumaat sekalian, mutakhir ini fakta menunjukkan bahawa sikap mudah terpengaruh dengan sesuatu dan sikap ta'assub
telah menjadi masalah yang bukan sahaja membawa kepada perpecahan ummah, bahkan telah membawa kepada budaya saling menyesatkan sesama Islam dan kuatnya suatu ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam tetapi bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenar. Fakta menunjukkan kepada kita bahawa ta'assub kepada kumpulan-kumpulan tertentu telah menjadikan umat Islam hari ini terus berbalah. Ta'assub kepada watak dan tokoh ilmuwan tertentu juga membutakan hati sebahagian umat Islam antara kebenaran yang palsu untuk kepentingan dunia seseorang atau kumpulan berbanding sesuatu yang hak dan kebenaran serta ruang untuk berbeza pandangan. Muslimin sekalian, mencari pengaruh untuk kepentingan diri, mudah terpengaruh kepada sesuatu tanpa ilmu dan sikap ta'assub amat berbahaya kepada umat Islam. Sikap buruk ini tidak boleh dibiarkan berlaku sama sekali dan ia boleh menghentikan prinsip-prinsip anjuran agama dalam menuntut ilmu, menggagalkan pengamalan agama secara menyeluruh, mematikan sikap berlapang dada dan bersatu dalam kepelbagaian pandangan dan perbezaan, menyemarak sikap sentiasa berprasangka buruk, menghakis sifat lemah lembut dalam mengajak kepada Islam, tidak menjaga hak saudara se-Islam dan tidak menghormati keputusan pemerintah dalam urusan mengenai agama Islam. Pempengaruh biasanya adalah individu yang akan memanfaatkan mereka yang terpengaruh ditambah dengan keta'asuban. Mereka yang terpengaruh dan ta'asub akan menjadi ejen-ejen yang mengembangkan pengaruhnya, akan menjadi pihak yang memberi tekanan, persepsi dan provokasi kepada pihak berautoriti. Pempengaruh akhirnya mendapat kedudukan dan tempat untuk kehidupan dunia dengan kepatuhan membuta tuli pengikut. Akibatnya, selain perbalahan antara sesama umat Islam yang tidak kunjung padam, rekod Jabatan Agama Islam Selangor mencatatkan banyak kes-kes melibatkan ajaran sesat yang telah mempengaruhi segelintir masyarakat. Sebahagian melibatkan dakwaan individu tertentu yang tidak masuk akal sama sekali dan bercanggah dengan prinsip asas ketuhanan, ilahiyah, prinsip-prinsip kenabian, nubuwah dan perkara-perkara sam'iyat. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, segelintir umat Islam yang tidak mempunyai tasawur Islam yang benar serta gambaran Islam secara menyeluruh mudah terpengaruh dengan keterampilan dan kata-kata, mentaati guru tertentu secara melampaui batas, mencari jalan pintas mengamalkan agama dan mengikut tunjuk nafsu syaitan adalah antara punca utama umat Islam terjebak perbalahan dan terjebak dengan kesesatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada terjebak dan terpengaruh dengan sebarang perkara mengenai agama yang meragukan oleh mana-mana individu yang cuba menanam sifat ta'asub kepada dirinya atau orang lain. Jika ini berterusan, ia akan memberi kesan besar kepada umat Islam dan masyarakat seluruhnya. Untuk mengelakkan perkara ini terus menular, umat Islam hendaklah pertama, sentiasa memantapkan ilmu agama dalam diri dengan menimba ilmu daripada guru yang berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis serta menghuraikannya mengikut pandangan ulama yang muktabar. Hadirlah ke masjid dan surau untuk belajar dari guru-guru agama yang diberi tauliah oleh Majlis Agama Islam Selangor. Kedua, ibu bapa hendaklah memberi kefahaman akidah, syariat dan menunjukkan akhlak yang terpuji kepada ahli keluarga masing-masing. Hanya tarbiyah dan didikan agama yang akan dapat membina benteng menghalang seseorang itu terpengaruh dengan mudah dan sifat ta'asub melampau, seterusnya melakukan perkara kesesatan. Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketiga, masyarakat hendaklah mendapatkan penjelasan dan pandangan apa-apa jua perkara yang tidak jelas mengenai agama Islam kepada pihak berkuasa agama untuk kepastian dan kefahaman yang benar. Keempat, masyarakat juga hendaklah melaporkan aktiviti agama yang dibuat secara sembunyi dan kecil-kecilan di premis selain masjid dan surau kepada pihak berkuasa agama untuk siasatan, kerana agama Islam itu sifatnya terbuka kepada semua orang. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sesiapa di antara kamu melihat sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan lisannya. Dan sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu, mengingkarkan dengan hati, adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Rajab menyebut hadis di atas menunjukkan kewajipan mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Pengingkaran terhadap kemungkaran hukumnya wajib, kerana orang yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran menunjukkan iman telah hilang dari hatinya. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati perkara berikut. Yang pertama, umat Islam adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kedua, binalah benteng diri dengan kefahaman agama yang benar untuk mengelak terpengaruh dan ta'assub dengan sesuatu yang salah dan bukan daripada ajaran Islam. Ketiga, umat Islam adalah sentiasa peka dengan persekitarannya dan merujuk kepada pihak berkuasa agama jika terdapat dakwaan atau kumpulan yang mirip kepada Islam yang meragukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakannya mereka orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Umat Islam dinasihatkan terus berhati-hati dan menjaga keselamatan diri, persekitaran dengan mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelak penularan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير الشاه ابن السلطان شرف إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما للطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Stau sufufakum, lurus lurus dan rapatkan shaf. Pastikan tumit-tumit tuan-tuan lurus antara satu sama lain. Karena lurus itu salah satu kesempurnaan dalam solat. Pastikan tuan-tuan bergerak masuk ke dalam dewan, bagi ruang-ruang mereka yang berada di belakang untuk masuk ke dalam dewan. Baiklah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم الصلاة القائمة آل محمد الذي يصلي الفضيلة وبعث المقام المحمود إنك لا تخلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أصلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله صل على آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، سميع عليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على